يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Lama tak bersuara. Saya harap semua yang dalam grup Muhajirah ni sihat walafiat, dipermudahkan urusan kan. Kita tak lama lagi dah nak masuk bulan Ramadan kan. Sekarang bulan Syakban. So janganlah ambil peluang bulan ni bulan yang Allah ampunkan banyak Allah mengampunkan dosa-dosa kita Jadi istighfar banyak-banyak, perbanyakkan selawat jadi semoga Allah terima amalan kita dan di tahun-tahun mendatang kita berubah menjadi orang yang faham tentang agama dan kuat untuk berhadapan dengan ujian lah selagi mana duduk atas dunia ni macam itulah. Selagi itulah kita tidak lepas daripada ujian. Jadi kan macam kalau orang tanya sampai bila lah ujian ni nak habis macam tu, lepas satu so memang gitulah hidup atas dunia ni, tidak terlepas daripada ujian ujian kesenangan juga adalah adalah satu ujian bagi diri kita. Dan kebiasaannya orang mudah lupa benda berada dalam kesenangan jadi Umi nak share satu benda. Umi belajar kat sekolah lah kan. Jadi Umi nak share nak share tentang Rasulullah yang mana iaitu berkenaan tentang akhlak. Ni ada dalam hadis dalam satu hadis yang yang berbunyi seperti innama bu'ithtu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi maksudnya dalam banyak-banyak apa pun yang kita belajar, dan memang yang paling penting sekali adalah akhlak kita. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan dengan Rasulullah, akhlak kita pada dengan diri sendiri, akhlak kita dengan ibu bapa, akhlak kita dengan kawan-kawan, akhlak kita setiap sesuatu tu kita perlu berakhlak. Jadi macam mana kita nak berakhlak kalau kita sendiri tidak tahu, kita tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana akhlak-akhlak baik, akhlak-akhlak Rasulullah tapi hari tu kepada buka khuluquna khuluquna tu maksud akhlakku lah, maksudnya akhlak kami. Jadi maksudnya dalam tu menceritakan tentang akhlak-akhlak. Masing-masing boleh merajaah balik lah, tengok video dekat YouTube, video Iqbal boleh rujuk balik. Dan memang yang pertama-tamanya adalah paling susah sekali adalah sebenarnya untuk berakhlak baik. Banyak orang fikir dengan marah-marah, dengan kadang-kadang orang kata tak tahu. Sebenarnya fikir inilah yang cara yang terbaik, tapi rupa-rupanya sebenarnya salah. Sebab tu lah kita dari semasa dan walaupun kita belum mampu untuk mengubah diri kita berbuat baik, berakhlak baik, tapi kita harus mencari ilmu macam mana nak buat baik. Itu sebagai dorongan. Tanpa ilmu kita takkan mampu nak buat baik. Kalau sekadar ikut-ikut orang pun mungkin kadang-kadang orang tu salah. Tidak semestinya orang berbudah, bernikah ini mempunyai akhlak yang baik. Jadi sebab itu pentingnya ilmu. Ilmu di situ yang paling penting. Jadi kita walaupun zaman sekarang ni sangat mudah nak banding dengan zaman dulu. Zaman sekarang ni sangat mudah. Maksudnya dekat phone sama ada kita nak cari atau tak nak cari je. Kita nak cari dan tak nak cari atau tak je. Jadi belajarlah dan kalau kita lihat yang tadi hadis tadi, maksudnya Rasulullah itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya nak tunjukkan akhlak yang baik. Macam mana akhlak yang terbaik itu? Lepas tu dekat dalam surah Al-Qalam ayat 4 dia cakap wa innaka la'ala khuluqin azim. Kerana
akhlak apa ni, kerana Rasulullah tu mempunyai akhlak yang apa terbaik. Jadi dan ada juga dan disebutkan juga akhlak Rasulullah tu apa? Akhlak Rasulullah itu adalah seperti akhlaknya Al-Quran, sebetulnya apa berjalan Al-Quran yang berjalan, maksudnya apa yang Rasulullah tunjukkan tu adalah sepertinya Al-Quran, dan dan antara akhlak Nabi yang paling utama adalah bersifat adil. Bersifat adil. Akhlak Nabi yang apa utama adalah sifat adil. Sebab tu ada nak tahu macam mana Rasulullah, betapa adilnya Rasulullah, sehingga kan Rasulullah kata kalau jikalau anakku Fatimah mencuri maka akan kupotong tangannya. Maksudnya walaupun dia orang yang disayang, orang yang dia sangat cintai, tapi kalau orang tu buat salah, dia tetap memotong menghukumnya. Jadi itulah antara sifat-sifat yang kita kadang-kadang susah nak buat. Bila mana berkenaan dengan orang yang kita sayang, kita mudah bias. Kita mudah bias. Kita mudah tak payahlah ataupun buat tak nampak lah Dan sifat adil yang memang sifat adil ni memang susah. Kalau lebih-lebih lagi kalau orang yang terlibat dalam berpoligami, ataupun kalau kita sendiri kita letaklah diri kita ni di tempat isteri pertama ke kedua ke ketiga ke tapi disebabkan kita cemburu, kadang-kadang kita tidak boleh berlaku adil. Berlaku adil. Jadi adil tu sebenarnya susah. Susah bila mana melibatkan apa yang kita cintai, melibatkan apa yang kita sayang. Jadi susah. Jadi dan orang kata apa ayat tu ya, berkata benarlah walaupun pahit. Sesungguhnya Allah sentiasa mengadili kita. Bagaimana kalau kita ingat yang pertama sekali, kita ingat yang kita duduk atas dunia ni, Allah nampak. Allah catat setiap kali perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita. Kalau anda kata perbuatan baik kita buat baik banyak-banyak dah kat orang tu, tapi orang tu balas kita dengan buruk sekalipun, tapi kita ingat Allah itu Maha melihat, Allah itu mencatat segala kebaikan kita, maka Allah akan balas. Kita cuma perlu sabar. Maksudnya kita perlu sabar. Sehinggalah bersabarlah sehingga Allah mengadilimu. Akan sampai waktunya Allah akan mengadili kita. Kalau tidak di dunia maka di akhirat. Begitulah dengan jodoh. Kan ada yang suka cakap pasal jodoh Itu begitu juga dengan jodoh. Manusia ni orang kata Allah beri ujian tu pelbagai. Banyak ujian biasa, exam. Orang yang level SPM lain ujian dia, orang level sekolah rendah lain lah ujian dia, orang level universiti lain lah ujian dia orang lebih tinggi darjat seseorang, lebih besar lah ujian dia. So kalau sebesar ujian seseorang tu, maka tinggilah darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat dia kena jawab dengan yang betul, kena jawab dengan yang benar. Jangan kita bersabar tapi tanpa ada ilmu, bersabar semata-mata. Jadi kita kena tahu kita kena tahu macam mana Allah minta kita berhadapan dengan ujian ni, macam mana kita orang kata berhadapan dengan ujian tu, macam mana kita nak berhadapan dengan ujian tu, apa yang kita perlu buat, atau kita perlu melarikan diri ke, ataupun ada ataupun kita macam mana Ada Umi tengok dekat dalam satu tu, Nulafa ada share satu benda, Umi tengok hari tu, memang terpanggil lah dalam tu. Dia cakap dia share satu ayat ni. Ayat tu berbunyi, tak ingat lah ayat dia sepenuhnya macam mana, tapi ayat dia macam ni, Allah itu sentiasa mengampunkan orang yang tak tahu. Jadi disebabkan Allah mengampunkan orang tu tak tahu, terlupa. Jadi dia pun
buat-buat tak tahu. Maksudnya jadi kalau tak tahu tu orang Allah ampunkanlah. Padahal kalau bab fardhu ain ni wajib bagi setiap mukallaf. Maksudnya setiap mukallaf ni setiap orang yang balik belajar. Kalau dia tak belajar berdosa. Berdosa. Jadi kita kena belajarlah. Walaupun sikit satu hari kan. Walaupun sikit, setiap hari tu sikit. Tapi carilah apa yang Allah nak sampaikan. Tak perlu banyak pun tak apa, tapi istiqamah. Dengan ilmu itu akan memberi kekuatan kita untuk untuk berbuat baik. Maksud untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita main ikut je orang pakai tudung labuh, kita duduk keliling orang pakai tudung labuh, kita pun pakailah tudung labuh juga. Tapi bila kita keluar daripada kalau golongan orang bertudung labuh, contohnya madrasah, orang yang berada dalam madrasah dia pakai tudung labuh, tapi bila dia keluar daripada ni dia pakai tudung singkat, dia pakai seluar ketat So maksudnya ilmu yang dia belajar tidak menyerap pada dirinya. Berapa ramai dah Umi lihat, ada je yang dah pergi ke madrasah semua pakai tutup lingkup, malu bukan main, tapi bila dia keluar ke dalam dunia masyarakat yang sebenarnya, akhirnya dia terikut. Maksudnya ilmu yang dia dapat tidak betul-betul faham, dia sekadar ikut-ikut. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, nak berpakai purdah ke, nak pakai tudung ke, nak pakai apa sekalipun, kita belajar dan kita buat sikit. Dan sambil kita buat tu, kita kena cari ilmu supaya mengkukuhkan kita. Sebab tu ada orang dia duduk dalam keliling macam mana pun dia tetap pakai tudung labuh je. Contoh maksudnya dia kuat. Di dalam diri dia, jati diri dia kuat. Kuat kerana apa? Kerana Allah. Sebab dia tahu ini Allah tuntut. Jadi InsyaAllah dengan ilmu tu akan memperbaiki diri kita. Tak kisahlah dalam ni macam mana pun asal dia, tapi kita kena terus berusaha memperbaiki diri kita sikit demi sikit. Sebenarnya Umi pun tak adalah macam ni dulu. Maksudnya Umi adalah ilmu Umi pun ada, maksudnya ilmu, bukan ilmu lah, maksudnya tahulah bab halal haram apa segala bagai kan. Tapi bila once kerja tu tergelincir juga, maksudnya maksudnya pakai tudung singkat, slow daripada tudung labuh jadi bila tengok keadaan, Allah jadikan kita terasa takut. Tapi bila bila kahwin dengan Walid ni, macam Walid ni dia memang suka bercerita bab-bab agama. Dia memang tegur lah, sebab dia tahu kan dosa pahala bini dia kena tanggung. Jadi dia ajar. Dan Umi ikut mendapat kefahaman sedikit demi sedikit. Lebih-lebih lagi sekarang mendidik budak-budak ni, jadi kefahaman tu bertambah. Tapi Alhamdulillah, walaupun ketika kita pernah jatuh dulu, maksudnya kita terjatuh dalam masyarakat, maksudnya terikut dengan orang keliling, jadi kita dapat melihat orang yang jadi macam tu kenapa, sebab tu kenapa. Jadi sebenarnya bersyukur je apa pun yang Allah tetapkan kepada kita, dan bersyukur juga kepada Allah sebab Allah kembalikan memberi kekuatan dan memberi kefahaman yang lebih lagi. InsyaAllah orang dalam ni pun akan satu hari nanti akan lebih faham, lebih kuat. Kuat. Sebenarnya kan dalam setiap kita belajar SPM ke, kita masuk kuliah ke, kita masuk ambil degree dapat profesor ke, ataupun kita belajar agama ke, kita belajar maksudnya kita belajar agama, kita belajar fiqh, kita jadi ustaz ke, ustazah ke. Tapi kalau tidak ada kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak kuat kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga pasti tergelincir bila kita diuji. Maksudnya yang diuji ni tidak terkait dengan orang yang belajar agama ataupun orang belajar tinggi ke, orang tak belajar ke, sama je. Sebab kunci setiap kejayaan berhadapan dengan ujian adalah kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak bergantung kepada Allah Ta'ala? Kita nak bergantung kepada Allah Ta'ala ini, kita kena ada ilmu. Maksudnya kita kena tahu Allah itu
Macam mana? Maksudnya Allah itu apa? Sifat dia apa? Kan? Kita kena belajar tu. Kita kena tahu. Jadi bila kita tahu banyak-banyak tu, itulah yang menyebabkan timbul keyakinan. Bila kita faham, kita kenal Allah, maka jadi kita akan bila kita berhadapan tertimpa sesuatu, maksudnya kita tak mudahlah, maksudnya tak mudahlah untuk jatuh dengan mengingat kembali Allah itu siapa, apa semua menyebabkan hati kita akan menjadi lebih tenang. Kan? InsyaAllah mungkin dalam, tak pasti minggu ni atau minggu depan, Umi akan start dengan seorang pelajar Asyarif, pelajar kuliah syariah tahun 1. Dia akan share tentang hukum fiqh lah. Nanti tengoklah iklan di Jamaluddin Egypt punya IG, dan insya-Allah kita akan live di IG Asyarif lah. Kita akan live ke IG Asyarif sebab dia menampilkan pelajar Asyarif kan. Jadi kita nanti Umi akan buat iklan lah. Mungkin dalam minggu ni atau minggu depan, tak pasti lagi sebab dia orang baru je selesai exam. Sebenarnya dah lama dah Umi bagi semua tu, suruh dia orang buat preparation. So Umi cakap kalau dia orang dah bersedia, so bagi tahu. So alhamdulillah semalam dia kata dia dah bersedia. Cuma Umi sibuk sikit sebab Umi sekolah hari Ahad, hari Sabtu, Ahad, Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin sekolah. Lepas tu Selasa, Rabu ada online je kat rumah. So bolehlah buat apa-apa kan. So boleh berfikir lebih. Kalau kat sekolah tu tak boleh nak berfikir sangat sebab terus kelas. Lepas tu memang kalau ikutkan dalam apa yang Umi belajar ni memang kena hafal Quran kan. So memang kita belajar balik lah. Tapi Masya Allah dalam kelas Umi ni ada seorang budak umur 44 umur seorang ni, yang lain semua muda-muda lagi. Umur 44 daripada China. Dia belajar Quran merangkak-rangkak lagi kan. Dia belajar Quran, tapi Masya Allah dia punya usaha nak belajar tu hebat. Setiap hari walaupun dia umur 44 kan, dia pergi belajar dekat Ma'had Bunga Islamiyah ni. Dan kalau nak tahu, Ma'had Bunga Islamiyah ataupun Universiti Al-Azhar ni, dia benarkan perempuan itu bawa anak, macam anak yang kecil lah, maksudnya anak umur setahun 2 tahun ataupun baby, pergi ke sekolah sekali dengan mak, sebab mereka tahu betapa mereka ingin perempuan belajar. Jadi dia orang ni bawa je baby. Kadang-kadang dia ada hadunan ni macam tempat jagaan lah. Tapi bila anak tu buang air besar ke apa ke, nak menyusu ke nangis, dia akan panggil lah mak tu daripada kelas. Tapi ada juga yang letak dalam kelas kan. Tapi dari situ kita tengok betapa mereka usahanya untuk mengaji sampai mereka kendong anak di dalam kelas kan. Masya Allah, ni ramai kebanyakannya orang daripada kulit hitam kan, ada daripada Afrika kan. Mereka bawa anak untuk belajar. Lepas tu ada juga daripada Syria kan. Jadi mereka bawa Rusia, mereka bawa anak ke dalam sekolah, berusaha untuk belajar kan. Daripada baby anak tu belajar dalam kelas. Tapi orang-orang Arab ni, yang ustazah-ustazah ni, Masya Allah bagus, bersabar je lah dengan keadaan macam tu pun. Rakan-rakan pun bersabar je jadi diorang ni sebab dekat Mesir ini pembelajaran dia lebih kepada Al-Quran. Memang kita belajar buku bahasa Arab, tapi dalam buku bahasa Arab ni menceritakan tentang hukum fiqh. Macam tadi awal-awal sekali dia menceritakan tentang akhlak Rasulullah lah kan. Akhlak Rasulullah. Lepas tu baru dia huraikan lah dia punya bahasa Arab kan. Umi tak adalah pandai sangat, dah lama tinggal, tapi alhamdulillah kali ni dapat semangat lebih sikit kan. Bolehlah. Sebenarnya Umi belajar pun untuk diri Umi dan juga untuk pelajar-pelajar Asyarif, supaya Umi lebih memahami lah macam mana nak didik diorang, apa sebenarnya kesusahan yang mereka hadapi dekat sekolah kan. Jadi bila Umi pergi sendiri belajar tu, so benda tu Umi akan boleh mengeluarkan teknik-teknik cara supaya mereka ini jadi lebih mudah belajar.
Kalau tanya Umi konsep yang macam mana apa ni nak budak-budak ni datang kat Asyari, sebenarnya Umi tak meletak syarat yang tinggi. Yang pertamanya lah mak ayah kena mampu lah, sebab luar negara kan jauh. Yang kedua, kalau pelajar yang kedua boleh baca Al-Quran. Baca Al-Quran tulis Jawi dan boleh membaca Jawi, itu sahaja. Yang lain semua Umi gilap dekat sini Sebab bagi Umi tidak ada orang yang bodoh. Itu Umi punya prinsip lah. Tidak ada siapa pun dalam dunia ni yang bodoh. Yang ada cumalah orang yang tidak tahu Jadi yang tidak tahu. Jadi kita kena memperkenalkanlah cara kaedah-kaedah supaya mereka tahu dan menguasai diri mereka, di mana kelemahan mereka, dan mengatasi kelemahan diri mereka. Macam tu. Jadi alhamdulillah ada beberapa lah yang memang sebenarnya syahdulah juga bila Umi sendiri tengok masa mula-mula datang ke Asyarif ni dalam keadaan tak adalah yang terlepas pandang sebab kadang-kadang mereka ni diorang nak hantar sangat anak. Lepas tu sepatutnya dah ada interview, tapi sebab mereka nak sangat-sangat masuk ni, tiba-tiba dah terpacak dah depan office. Jadi kita pun nak tolak, dah jauh datang, tiket saja pun dah berapa ribu, 4,000, 5,000 dah seorang pergi balik Jadi kita pun terima. Tapi sekali anak tu tak pandai baca Iqra. Ada juga anak yang macam sebelum-sebelum ni yang macam mak ayah tak tahu nak buat macam mana Jadi mak ayah tu hantar dekat sini. Tapi lama kelamaan Umi pun kalau setiap tahun balik ke Malaysia, Umi pun akan buat kaunseling. Maksudkan kaunseling lah, perjumpaan dengan ibu bapa. Dan Umi nasihatkanlah sebab untuk menjadikan anak-anak ini kena ingat, untuk menjadikan anak-anak kita orang yang hebat, kita pun kena yakin yang anak kita boleh. Dan kita kena sentiasa berdoa. Lepas tu kita kena suruh anak kita taat kepada guru. Dan memang ada beberapa kes memang sebenarnya Umi sendiri pun tak percaya dia boleh berjaya, tapi alhamdulillah dia boleh berjaya. Kalau awal-awal tu datang kat Asyari, memang nangis je lah kerja dia. Lebih-lebih dalam majlis maulid tu dia nangis macam tu. Dan memang setiap hari dia akan mesej kat Umi, sebab Umi memang open lah dekat sini. So siapa-siapa yang ada masalah boleh je bagi tahu kat Umi. Takkan waktu nak jumpa, so jumpalah. Dan dia orang akan ceritalah masalah-masalah dia orang apa-apa. So dia orang boleh cerita apa saja dekat Umi dengar je dan Umi nasihatkanlah. So alhamdulillah dengan sedikit kata-kata nasihat daripada Umi, mana Allah lah yang memberi ilham tersebut. Jadi anak ini daripada baca Iqra tu, akhirnya sekarang dalam beberapa tahun sudah duduk dekat Sanawi, boleh bercakap bahasa Arab. Lepas tu sekarang kalau tanya nak balik ke lepas exam ni, tak ada rasa lagi Umi. Macam tu, nak belajar. So Masya Allah kita pun tak sangka. Jadi kadang-kadang kita tengok orang tu lemah, tapi kerana istiqamahnya dia, kerana kesungguhan dia, dulu dia ada jugalah nak balik, sebab bila dia bertengok orang keliling pandai, dia tak pandai Umi cakap satu je ayat dia, awak dah usaha sampai tahap ni, kalau Umi jadi awak, alang-alang menyelup perkasa, biar sampai ke lengang. Maksudnya alang-alang kita dah susah payah kalau kita nak patah balik kat Malaysia, nak buat balik kat Malaysia, susahlah. Jadi sekarang alang-alang kita belajar sungguh-sungguh. Kita jangan buat separuh jalan. Itu memang Umi punya prinsip lah. So alhamdulillah, Umi tidak mengharapkan apa-apa daripada mereka, kecuali mereka itu menjadi seperti bintang-bintang dan cahaya-cahaya untuk masyarakat. Menjadi minar di di keliling masyarakat dekat Malaysia, di kampung-kampung ataupun di tempat masing-masing lah. Dan mereka tu tidak memandang orang dengan pandangan yang hina. Itulah yang Umi selalu bawakanlah untuk mereka dekat sini. Walid pun samalah. Walid memang macam tu lah.
Dia daripada dulu, kalau siapa kenal pun daripada tahun Umi kenal 2011 tu dia memang macam tu. Dari dulu macam tu sampai sekarang pun dia pun macam tu. Dia memang jenis ramah tamah semua-semua, dan dia memang halus bahasa dia dengan orang. Apa ni dengan anak-anak je lah strict. Sebab apa? Bukan strict, kenapa? Sebab kita ada target kan, kita ada target untuk anak-anak kita, dan target tu tak ada yang balik tu, dia tidak ada target apa-apa pun, maksudnya melainkan dia nak jadikan anak-anak dia sebagai ulama kan. Yalah, kejayaan yang cita-cita yang paling dekat, yang paling hebat sekali adalah cita-cita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang ulama ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah hasil-hasilnya sedikit sekarang, alhamdulillah. Moga mereka kukuh dan tetaplah dalam perjalanan ni. Mohon doa daripada semua, doakan kami. Kami pun tumpang barakah daripada kalian. Doakan kami supaya istiqamah walaupun apa pun ujian yang datang, walaupun apa je halangan-halangan dan cobaan-cobaan, maka kami masih tetap menyampaikan, mengajak orang lain dan memperbaiki diri kami, memperbaiki akhlak kami terutamanya kan, insya-Allah. Dan Umi doakan kalian pun begitu. Itu je lah sedikit tazkirah tazkirah lah perkongsian malam ni. Dan doakanlah kami, Allah beri kesihatan untuk menyampaikanlah, memberi Allah berikan keberkatan waktu. Sesibuk mana pun kami akan sentiasa boleh menyampaikan, insya-Allah. Insya-Allah. Itu sahaja. Siapa yang dah bangun pagi tu, selamat pagi. Dan jangan lupa setiap pagi mulakan hidup kita dengan selawat dan istighfar untuk mulakan hari yang baru, dan doa kepada Allah Ta'ala kan, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah hariku ini kan. Dan aku niatkan setiap apa yang aku lakukan hari ini adalah untukmu ya Allah, supaya kita kerja apa pun kan, yang tidak bersalahan dengan syarak, maka diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi sebelum terlupa, amalkan juga sebelum tidur baca zikir Fatimiyah tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. 33 kali. So insya-Allah bila kita zikir yang tu, Allah akan permudahkan urusan harian kita. Yang mana berat akan menjadi ringan, insya-Allah. Yang dah lepas kita buat tu, kita kena yakinlah. Kita kena yakin. Jangan kita rasa tak yakin, goyah-goyah pula. Sebab ilmu apa-apa pun yang kita belajar, kalau tak ada keyakinan, maka benda tu takkan jadi. Insya-Allah hari ni akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.